Kata para ulama, ramai orang Islam dia percaya pada Quran. Tetapi bila Allah Ta'ala sebut Al-Quran adalah syifa, dia payah nak percaya. Sedangkan perkataan syifa disebut sebanyak 6 kali dalam Quran. Surah Yunus ayat sebagai pemula kata, Patik dengan penuh takzim menzahirkan setinggi-tinggi junjungan kasih sempena keberangkatan tuanku pada malam ini. Sembah beradat bersalut taat sekalian rakyat menjunjung adat. Ampun tuanku beri puampun sebab Patik mohon diampun. Izinkan Patik dengan segala kerendahan diri, dengan segala kelemahan sifat. Patik amat insaf bahawa Patik bukanlah searif insan untuk menghuraikan mauduk berkaitan. Justru dalam segala kekurangan yang ada, dipohon petunjuk dan kudrat dari ilahi agar diberi petunjuk, diturunkan hidayah. Patik dengan ini mohon perkenan kepada tuanku bagi Patik meluruskan bicara, mengatur kata, merangkai ayat, mengungkap pandangan. Jika pun ada sepatah kalam sebagai ayat yang boleh dijadikan pedoman, tuanku jualah pendeta yang lebih arif lagi bijaksana. Muslimin muslimat, para pencipta ilmu serta para puasawan yang dirahmati Allah sekalian. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan juga barakah. Saya dahulukan dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat kita bertatap muka. Alhamdulillah hari ini 22 Ramadan. Ramadan ini di hari genap. Mari mengaji Al-Quran disingkap. Bacalah makna, baiki sikap. Lanjutkan nanti dengan i'tikaf. Alhamdulillah malam ini kita dah masuk ke malam 23. Malam 23 sedang bertandang. Semua yang beriman kini diundang membaca zikir Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar marilah dihadang. Lailatul Qadar ada cirinya. Bumi pun senyap tiada anginnya. Haiwan tumbuhan bisu suaranya. Seakan berhenti semua geraknya. Sungguh beruntung mereka yang dapat kurnia berlipat-lipat. Kepada Allah mereka mendekat. Itulah buah amal yang berkat. Ada satu hadis yang menyebut bahawa Lailatul Qadar tidak mustahil berlaku pada malam 23 Ramadan. Itu tidak mustahil. Kata Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, dia bercerita Nabi pernah berkongsi pengalaman. Uritu Lailatul Qadri summa unsituha wa arani subhaha asjudu fi ma'in wa tin. Kata Nabi, saya pernah diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian saya jadi lupa. Dan saya bermimpi, saya bersujud di atas tanah dan juga air. Famutirna lailata salasi wa ishrin. Maka ketika itu kami dituruni hujan pada malam yang ke-23. Fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fansarafa wa inna atharal ma'i wa tini ala jabhatihi wa anfih. Dan Nabi semayam bersama kami, kemudian Nabi pun pergi, sedangkan bekas air dan tanah masih melekat pada dahi dan hidungnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka tidak mustahil Lailatul Qadar itu berlaku juga pada malam 23. Sebab itulah senang cerita, kita lipat gandakan jelah ibadat sepanjang 10 yang terakhir ini. Sebab itu kalau merujuk kepada hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bila tiba 10 terakhir, dia hanya ibadat 100%, tak ada kerja lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zaru wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi bila masuk 10 Ramadan akhir, dia buat 3 perkara. Pertama sekali, dia ikat ketat-ketat kain plekat dia, kain sarung dia. Ini simbolik bahasa orang beradab. Artinya Nabi menjauhi isterinya sepanjang 10 Ramadan akhir, tidak menggauli isteri-isterinya. Yang kedua, wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan pula malam-malam 10 akhir Ramadan. Dan yang ketiga, wa ayqadha ahlahu, Nabi akan bangunkan keluarganya juga untuk melakukan ibadat pada waktu malam. Ini hadis Bukhari Muslim.
Pada kesempatan malam ini, pertemuan ringkas ini, ingin saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, salah satu daripada amalan untuk kita memburu Lailatul Qadar adalah banyakkanlah membaca Al-Quran. Al-Quran itu sebenar-benar imam. Ianya mulia bak mutiara manikam. Rajin membaca akan terakam dalam jiwa yang paling dalam. Al-Quran kitab yang paling benar. Jadikan ia pautan tegak. Akhirat nanti akan bersinar bagai cahaya menjelang fajar. Al-Quran ini adalah kitab istimewa. Membacanya mendatangkan pahala dan ada pula kelebihan-kelebihan lain yang tersembunyi. Ingin saya berkongsi pada malam ini salah satu daripada kehebatan Al-Quran yang jarang diangkat ke permukaan adalah Al-Quran. Salah satu kehebatannya adalah Asy-Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan juga rahmat kepada orang yang percaya. Surah Al-Isra ayat 82. Kata para ulama, ramai orang Islam dia percaya pada Quran. Tetapi bila Allah Ta'ala sebut Al-Quran adalah syifa, dia payah nak percaya. Sedangkan perkataan syifa disebut sebanyak 6 kali dalam Quran. Surah Yunus ayat 57, Surah An-Nahl ayat 69, Surah Asy-Syu'ara ayat 80, Surah At-Taubah ayat 14, Surah Al-Isra ayat 82, Surah Fusilat ayat 44. Kalaulah Quran ni bukan syifa, dia takkan turun sampai lebih daripada 5-6 kali. Artinya Allah serius nak mengatakan Al-Quran ni adalah syifa. Apa makna syifa? Para ulama bahasa mengatakan bahawa asy-syifa ini adalah dia syifa'u minal marad wa syifa'us salamah. Dia mengalahkan penyakit, menyembuhkan penyakit dan mengungguli penyakit. Itu beza. Dia bukan mengubat, mengungguli. Secara eksplisit kata ulama, maksud Al-Quran sebagai syifa adalah ia adalah ubat untuk penyakit jasmani, mental dan rohani. Atas kekangan masa tidak sempatlah saya nak menguraikan Al-Quran sebagai penawar kepada penyakit jasmani. Itu ada dalil-dalilnya. Bagaimana Al-Fatihah dibaca oleh Abu Sa'id Al-Khudri boleh menyebabkan orang kena sengat kala jengking sembuh. Itu panjang ceritanya. Pada kesempatan ringkas malam ini saya ingin berkongsi Al-Quran itu adalah penawar juga untuk satu lagi penyakit, iaitu penyakit jiwa. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un liman fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang penyembuh kepada kamu untuk penyakit-penyakit yang ada pada jiwa, iaitu Al-Quran. Surah Yunus ayat 57. Tuan-tuan sekalian, hari ini ramai orang yang kita jumpa sedang sakit jiwa. Ramai yang sedang alami acute stress disorder ataupun tekanan perasaan. Ada yang menghadapi depression ataupun kemurungan. Ada yang menghadapi anxiety atau keresahan. Ada yang menghadapi burnout, letih upaya. Ada yang sampai peringkat suicide, mengambil tindakan nak mati saja. Kita prihatin dengan beberapa kejadian yang berlaku kebelakangan ini. Antaranya kisah bagaimana seorang wanita maut dipercayai dibunuh oleh suaminya dengan tukul besi yang berlaku di Dungun baru-baru ini. Begitu juga kita di Pahang ini, di Lipis, pernah berlaku suami isteri maut dikelar oleh anak lelaki mereka sendiri. Sama juga kes seorang wanita dan bayi berusia 2 bulan maut dibunuh suami di Johor Bahru. Lepas tu suami dia tunggang motor sampai ke Permah Jaya, tak ada seorat benang pun. Semua ini berlaku kerana masalah jiwa. Termasuklah kes makmum kena tampar imam guna selipar, ataupun sakit jiwa, tuan-tuan. Sebab itu sekarang ni rakyat Malaysia dilanda masalah excessive worrying, kebimbangan berlebihan. Ada orang kena panic attack, ada yang kena GAD, generalized anxiety disorder, keseresahan menyeluruh. Dalam dunia sekarang 24.9% orang dewasa ada masalah kebimbangan berlebihan ini. Maknanya di Malaysia saja ada 7 juta rakyat Malaysia yang bimbang berlebihan. Bimbang tak tentu arah.
bimbang ceramah ni nak habis pukul berapa, tarawih ni sekarang berapa rakaat, moreh kan ada ke tidak, ni kan kuih badak berendam, kuih panel lah macam sambal hitam ada, gula kabung ada. Dia bimbang tak tentu arah. Termasuklah yang terbaru, bila raya Jumaat ke hari Sabtu, dia jadi bimbang pula dah. Ni kita nak pesan pada netizen, bukan kerja awak menentukan yang raya. Itu kerja Jabatan Mufti dengan Jabatan Ukur dan Pemetaan. Sebarang ramalan daripada mana-mana pihak luar, tak kira negara apa pun, semuanya akan dibincangkan dalam jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan. Ingat, fatwa ni mustahak. Kita kalau nak buat rumah, cari kedai hardware. Kalau nak pandai komputer, kena guna software. Nak ikut faham agama, kena ikut fatwa. Jangan melawan fatwa. Orang khabar hari Jumaat. Kalau orang khabar hari satu ikut sajalah. Yang penting bukan hari Ahad. Jadi jangan risau berlebihan. Kerana itu adalah tanda sakit mental. Sebenarnya banyak nak diceritakan, tapi masa tak mengizinkan. Maka salah satu caranya, kata para ulama, nak menghilangkan keresahan jiwa bimbang tak tentu arah ini, banyakkanlah membaca Quran. Allah janji akan memberikan ketenangan kepada kita. Sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga. Oh, sampai tunggu masuk? Boleh? Masuk dah. Dah masuk dah. Sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan malam ini. Moga-moga ada manfaat yang dapat kita sama-sama dapati. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Sekian sajalah persembahan ucapan patik yang tidak sepertinya. Patik mewakili pacar-pacar jawatan kuasa. Mohon ampun dan maaf ke sisi kebawah-duli yang maha mulia tuanku. Kiranya terdapat sebarang kekurangan dalam penganjuran majlis pada malam ini. Dan juga jika terdapat sebarang keterlanjuran tutur bicara dalam persembahan ucapan patik. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Selanjutnya patik berdoa, semoga kebawah-duli yang maha mulia tuanku dikurniakan sihat walafiat, dilanjutkan usia aman sentosa, dilimpah nikmat, dimurahkan rezeki. Di samping kebawah-duli yang maha mulia Raja Maisuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj, dan juga yang amat mulia paduka-paduka anaknya, putera-puteri dan cucunda. Negeri Pahang tempat berseri, jasa tuanku bijak bistari, junjung kasih daun keladi, jika sudi berangkatlah lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Ampun tuanku.